Assalamualaikum, apa khabar semua? 2 Februari 2024. Okey, kita cerita sedikit tentang Gaza. Al-Qassam Brigade menyerang 3 tank dengan RPG Yasin 105, dan ini adalah kepala RPG yang ada 2 bahan letupan dan 2 kali meletup. Ini membuatkan ada video yang menunjukkan tank-tank ini bila dilancarkan ke tank ini terbakar. Tank ini terbakar dan Israel tak memberi bantuan askar yang berada dalam tank ini. Dan Israel tak sempat nak menyelamatkan askar dalam tank ini, dan seterusnya tank ini terbakar dan askar yang berada dalam ini habis. Dan Israel mengarahkan brigade kelima mereka berundur dari Gaza. Ini kerana kemungkinan perjanjian gencatan senjata akan berlaku, ataupun mereka akan menghantar brigade kelima ini direhatkan sementara dan dihantar ke border Lebanon untuk bertembung dengan Hizbullah. Dan kita cerita sedikit tentang border Lebanon di mana Israel mengarahkan askar mereka di sempadan untuk berpindah kerana mereka takut dengan riduan unit elit Hizbullah, dan juga amaran dari dalam Israel untuk 24 jam Israel tengah bersedia dan mengarahkan rakyat mereka dan askar mereka menyimpan bekalan makanan dan ubat-ubatan kerana ada serangan all out dengan Hizbullah. Yang paling penting ialah ucapan Yahoo. Dia berkata tentang mereka akan menepuhi saat yang paling genting dalam perang selama ini, dan dia kata mereka akan menang. Dan juga dia berkata tentang Gaza dan mereka akan menang di Gaza. Dan dia tak berkata pula tentang mengalahkan Hamas. Tone dia pun dah berubah, tak bercakap tentang nama Hamas lagi. Tapi dia nak tentang dengan tentangan yang harus dihadapi di Gaza. Dan dia tak menyebut tentang Hamas. Dari Yahya Lapid, dia berkata, dia ni orang kuat Yahoo lah. Dia berkata kemenangan Israel bukan membunuh ketua Hamas, Yahya Sinwar, tapi Hamas dan Israel harus berbaik. Nampak tone dia dah lari, dah lain tau. Dia tak nak bermusuh pula dengan Hamas ni. Dia punya tone dia ni. Apa cerita ni? Apa yang teman-teman taktik Israel yang terbaru ni? Nak hentikan perang dengan Hamas dan berperang dengan Hizbullah. Dan Iran, ini yang mereka idamkan sekian lama, membawa US bersama menyerang Iran. Seperti nak bunuh seekor ular, kita kena bunuh kepalanya. Inilah tujuan mereka. Daripada hari itu mereka berkata. Dan Hamas nak garanti dari negara lain yang Israel takkan melanggar perjanjian. Dan parti Israel yang diketuai oleh Lapid berkata, lepas ini akan ada pilihan raya di Israel dan Yahoo akan diketepikan. Dan Hamas dan tawanan Israel pula, bukan hanya Hamas ada. Ada kumpulan-kumpulan lain juga yang menawan askar Israel. Salah satu PIJ. Jadi perjanjian ini agak rumit untuk Israel. Dan Israel terdesak teman-teman. Dan Galan berkata, di hari dia ke kilang senjata Israel, dia kata kita kena bersedia untuk menghasilkan senjata untuk Israel sendiri. Kerana pengalaman sekarang, apa yang US beri senjata untuk mereka tak mencukupi. Jadi Israel harus boost senjata di masa hadapan. Teman-teman nampak tak Israel? Dalam masa nak berbincang tentang gencatan senjata, dan Israel ada masa nak boost senjata untuk masa hadapan. Jadi kita berdoakanlah Hamas buat keputusan yang terbaik untuk rakyat Gaza. Dan teman-teman pernah kan dengar tentang saya ceritakan askar elit Golani yang diundurkan dari Gaza
Dalam 15,000 juga askar Israel ini ada yang telah diundurkan. Dan apabila mereka nak berundur daripada Gaza, dalam 15,000 orang ni mereka nak balik bercuti lah. Mereka ingat mereka boleh balik dengan senang. Rupanya apabila mereka beratur ni nak balik ke Israel, balik mereka diserang oleh Hamas. Bukan senang mereka nak balik bercuti. Dan sekarang ni apabila mereka sudah pun dihantar ke border Lebanon. Okey, salah seorang daripada askar ini Deputy General Officer Tom Greenberg. Okey, dia ada askar dalam 40 orang kumpulan mereka. Mereka diinterview lah, Deputy General Officer ni. Dia diinterview, kami akan mempertahankan Israel, kami akan pergi ke sepadang Gaza, tempat yang paling teruk dalam perang. Dan akhirnya 40 orang yang dibawa ni semua mati di border Lebanon. Ini bukti yang adalah untuk saya, untuk anda. Dan Biden pun dah bersetuju untuk serang Iran. Tapi sampai hari ini tidak ada tindakan yang diambil. Hanya kata-kata saja di media masa US ataupun antarabangsa nak menunjukkan yang mereka masih berkuasa di Middle East. Tapi masih belum ada lagi tindakan apa-apa daripada Biden. Dan Iran pula kata yang kami akan serang semua kem askar US di seluruh negara Arab kalau anda menyerang kami. Dan teman-teman, kalau US serang Iran, Rusia pasti akan bantu Iran dari segi senjata. Dan China akan bantu Iran, akan membantu Iran kerana China mengeksport minyak Iran terbanyak. Jadi sudah pasti China akan membantu Iran dan memastikan dia mendapat minyak daripada Iran selama yang mungkin. Inilah ceritanya teman-teman. World War III akan terjadi kalau Biden berdegil. Media masa US bercerita hari-hari yang akan serang Iran. Dan Iran mendengar berita ini dan katakan, apa yang kami lakukan ni sehingga perang ini harus terjadi? Kalau anda tak nak berperang dengan kami, kenapa tak nak selesaikan masalah di Middle East, iaitu Gaza? Selesaikanlah masalah Middle East. Anda bayangkan teman-teman, kalau US berperang dengan Iran, gas LNG yang digunakan oleh negara Europe untuk memanaskan rumah, untuk semualah kan. Ini gas LNG ni penting seperti minyak di Europe. Jadi harga yang mereka beli daripada US dah meningkat harganya, dan naik sampai 400% naik harganya bila mereka beli daripada US. Kerana mereka tak dimudahkan beli daripada Rusia. Jadi mereka terpaksa beli dengan US, Europe ni lah, balaci US. Jadi dah 400% naik. Dan kalau Iran serang semua laluan minyak di Middle East, tak ada kapal yang akan bawa minyak dan gas LNG dari Middle East ke dunia. Jadi siapa yang sakit? Europe yang sakit. Sebab tu mereka pun takut perang ini terjadi, teman-teman. Jadi Iran masih kuat jika US nak sangat berperang di Iran, di Middle East. Jadi dia hanya berkata-kata, berlagak je, cakap besar, aku nak serang kau, aku nak serang kau. Sampai sekarang pun tak serang-serang, teman-teman. Dan dalam 5 hari selepas ICJ membuat keputusan mengarahkan Israel memberi laluan bantuan dan tidak membunuh rakyat Gaza, dan South Africa berkata Israel tidak mematuhi arahan mahkamah ICJ. Dan South Africa berkata selepas 5 hari Israel melanggar semua arahan yang ICJ berikan. Kita tunggulah apa yang ICJ akan katakan kepada Israel lepas ini. Dan Israel berkata yang South Africa adalah tak betul apa yang South Africa beri tomahan kepada mereka. Kita tunggulah apa yang ICJ akan katakan kepada mereka. Dan jangan lupa teman-teman, like, share
dan subscribe yang mana belum subscribe. Hurrah everybody. Selamat hari Jumaat yang indah ini.